A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bertemu lagi untuk kelas ibadat kita hari ini, ibadat tahun 6 bersama saya Ustazah Nur Rashidah binti Husin. Okey, jadi untuk kelas hari ini 16 hari bulan 2 2021, hari Selasa. Jadi bagi yang siapa tidak dapat mengikuti untuk Google Meet, jadi Ustazah harap anak-anak murid Ustazah dapat menonton video ini untuk penerangan dan juga penjelasan mengenai tajuk pembelajaran kita hari ini. Baiklah, jadi kita akan sambung masih lagi dalam tajuk yang sama, iaitu tajuk zakat untuk pembelajaran ibadat hari ini. Dan hari ini kita akan merujuk kepada muka surat 11 hingga 13. Okey, bagi penerangan tentang zakat binatang syarikat bagi pemilik yang berkongsi bersyarikat. Okey, jadi sebelum ni kita dah lihat kepada syarat zakat, mengeluarkan zakat bagi binatang ternakan. Jadi yang ini kita lihat pula kepada zakat binatang syarikat, iaitu ada perkongsian lah. Zakat yang dikenakan bagi seorang yang berkongsi tentang zakat binatang syarikat. Jadi bagi pemilik yang berkongsi, iaitu bersyarikat, maksudnya dia ada join lah, ada dua syarikat tu dia berkongsi, dia punya contohnya dia membela binatang ternakan. Okey, jadi hari ni kita nak lihat apa yang diperkatakan tentang zakat binatang syarikat ni. Okey, merujuk kepada buku teks ibadat muka surat 11. Jadi yang pertama, okey, zakat binatang syarikat seperti zakat orang perseorangan. Maksudnya zakat binatang syarikat ni maksudnya masih dikenakan lagi, jadi seperti zakat orang perseorangan. Jadi mengikut dia punya syarat dia adalah sama. Okey, bersyarikat yang dikenakan zakat akan memberikan kesan bebanan kepada ahli-ahli sebagaimana berikut. Okey, jadi berkaitan dengan syarikat ni, okey, dia dikenakan zakat dan akan memberi kesan lah dari segi apa yang perlu ahli syarikat tu lakukan, iaitu antara hikmah, antara antara perkaranya. Okey, yang pertama iaitu meringankan tanggungan ke semua ahli syarikat, seperti dua orang memiliki 80 ekor kambing secara syarikat dengan sama banyak, iaitu tiap-tiap seorang 40 ekor, dan zakatnya ialah seekor kambing sahaja. Tetapi jika sekiranya mereka berdua tidak bersyarikat, maka tiap-tiap seorang mesti mengeluarkan sebanyak seekor kambing. Jadi kat sini ada kelebihan dari segi bila dia bersyarikat. Okey, contohnya kalau tiap-tiap seekor tu disyaratkan 40 ekor. Contohnya dia bela kambing kan 40 ekor. Sebelum ni kita dah lihat kepada pengiraan tu kan, kalau ada kambing 40 ekor berapa zakatnya. Okey, kalau macam gini, kalau dia bersyarikat, dia akan bayar zakatnya tu sikit je lah. Kalau sepatutnya 80 ekor ni dah kenakan 2 ekor kambing, tapi disebabkan dia syarikat, okay, dia hanya perlu mengeluarkan zakat seekor kambing sahaja. Jadi tetapi jika sekiranya mereka berdua tidak bersyarikat, maka tiap-tiap seorang mesti mengeluarkan. Kalau dia tak bersyarikat, maksudnya kalau dia ada 40 ekor kambing, seekor lah, seekor kambing untuk zakat. Kalau dia ada 80 ekor kambing, dah 2 ekor kambing untuk zakat. Okey, kita lihat pula ke yang kedua. Okey, memberatkan tanggungan ahli-ahli syarikat seperti dua orang bersyarikat memiliki 40 ekor kambing dengan kadar yang sama banyak, iaitu satu syarikat tu dia ada 20 ekor kambing, satu syarikat lagi ada 20 ekor kambing kan, dia join dua-dua kan. Jadi maka zakatnya ialah seekor kambing ke atas keduanya. Okey, jadi disebabkan dia bersyarikat, walaupun dia ada 20 ekor kambing saja tak dikenakan zakat lagi kan, tapi bila dia bersyarikat, dia dah bergabung, jadi keseluruhan kambing yang dia ada 40 ekor, jadi ditetapkan diberi tanggungan iaitu kepada ahli syarikat tu untuk membayar zakat dengan 1 ekor kambing bagi kadar 40 ekor kambing yang ada. Okey, maka zakatnya ialah seekor kambing ke atas keduanya. Dan sedangkan jika masing-masing memiliki 20 ekor kambing, 20 ekor tanpa bersyarikat, maka kedua-duanya tidak diwajibkan zakat. Okay, kalau macam tadi dia ada diringankan tanggungan dia, yang ni diberatkan sikit. Okay, kita lihat seterusnya kepada muka surat 12. Okay, sambungan.
Okay, meringankan satu pihak dan memberatkan satu pihak yang lain. Seperti syarikat memiliki 60 ekor kambing, yakni satu pihak memiliki 20 ekor dan satu pihak lagi memiliki 40 ekor. Ni kalau dalam keadaan situasi yang dua syarikat tu, tapi dari segi bilangan ekor kambing yang dia ada tu berbeza. Contohnya satu syarikat tu dia ada 20 ekor kambing, jadi sikit je lah. Dan satu syarikat lagi ada 40 ekor kambing kan, jadi banyak kat situ. Jadi keseluruhan dia kat situ 60 ekor lah keseluruhannya. Tapi dekat sini perlu ada perkongsian lah. Bila dia nama berkongsi, dia kena buat pembayaran zakat tu mengikut dia punya nisbah. Okay, kat sini dia kata pihak yang memiliki 20 ekor dikenakan zakat dengan kadar nilainya 1/3 ekor. Iaitu keadaan ini memberatkan kerana jika tidak bersyarikat, ia tak kenakan zakat. Kalau macam tadi, kalau dia 20 ekor je, kalau dia tak ada gabung-gabung mana-mana, dia tak perlu bayar zakat pun. Tapi disebabkan dia bersyarikat, dia gabung dua syarikat, syarikat dia ada 20 je, sikit kan, kambingnya 20 ekor, tapi dia bergabung dengan syarikat satu lagi, ada 40 ekor, jadi dia kena juga bayar zakat, tapi dengan kadar nilainya 1/3 ekor lah nilaian dia. Okey, yang kedua, pihak yang memiliki 40 ekor dikenakan zakat dengan kadar nilaian 2/3 ekor. Dan ini meringankan kerana jika ia tidak bersyarikat, wajib zakat ke atasnya 1 ekor kambing. Jadi ada kelebihan dan juga ada macam kelebihan untuk satu pihak dan kekurangan sikit untuk satu pihak. Dan yang ketiga, seterusnya, tidak memberatkan atau meringankan mana-mana pihak dalam syarikat. Okey, dari segi perkongsian zakat binatang syarikat ni ada dalam situasi dia tidak memberatkan ataupun meringankan mana-mana pihak. Okey, seperti syarikat itu, dia bagi contoh seperti syarikat itu memiliki 200 ekor kambing dengan tiap-tiap pihak memiliki jumlah yang sama banyak, iaitu 100 ekor kambing seorang. Okey, jadi dua syarikat, satu syarikat ada 100, satu syarikat lagi ada 100, jadi 200, dan diwajibkan zakat 2 ekor kambing ke atas keduanya dengan kadar seekor bagi tiap-tiap seorang. Okey, jadi yang kat sini apa yang diterangkan mengenai tidak memberatkan atau meringankan tu, iaitu dia kena bayar zakatnya tu sama rata lah. Seekor kambing untuk syarikat dia, seekor kambing untuk syarikat satu lagi. Okey, jadi itu penjelasannya. Okey, jadi kita dah lihat tadi penerangan tentang zakat binatang syarikat, dan ini antara syarat-syarat wajib zakat binatang syarikat, iaitu ada 8 syarat wajib binatang syarikat. Jadi bila memenuhi syarat-syarat ini barulah boleh untuk diberikan dibuat sebagai zakat. Jadi syarat-syarat wajib zakat binatang syarikat ialah yang pertama, mempunyai tempat tidur yang sama. Iaitu bila dah dinamakan syarikat, dia punya dari segi tempat tinggal binatang tu, sama ada kambing ke apa tu, kena mempunyai tempat tidur. Maksudnya kandang dia kandang yang samalah, bukannya satu tempat lain satu tempat lain. Yang kedua, tempat berkumpul yang sama sebelum digembala di padang. Yang ketiga, di padang ragut yang sama, maksudnya di kawasan yang sama dia dapat makan tu. Pengembala yang sama, berapa pembiak yang sama. Tempat minum yang sama, tempat perahan yang sama, pemerah susu yang sama. Jadi ini yang dikatakan dengan syarikat, iaitu dia berkongsi lah dari segi penjagaan, memberi makanan kepada binatang ternakan dia tu, dan juga untuk kandang dan semualah. Jadi dari segi pengurusan binatang syarikat ni adalah dalam satu tempat yang samalah. Jadi kena ingat bahawa ada 8 syarat wajib zakat binatang syarikat. Ada lagi ke? Jadi setakat itu dulu untuk kelas kita hari ini. Sikit saja kita masuk kepada tajuk-tajuk kecil dalam bahagian zakat ternakan, dan insya-Allah kita akan sambung lagi kelas ibadat kita pada minggu hadapan. Ustazah harap anak-anak murid Ustazah dapat manfaat daripada pelajaran hari ini, dan kita berjumpa lagi insya-Allah. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.